Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. An Abi Hurairah anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab farad ada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Maksudnya, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah aku satu nasihat. Bagi dia menjawab, jangan marah. Kemudian lelaki tersebut mengulangi beberapa kali permintaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, jangan marah. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah, terdapat sebuah hadis yang sangat penting dan signifikan dalam mentarbiyah jiwa insani dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta wasiat dan nasihat. Bagi dia menjawab, jangan marah. Kemudian lelaki tersebut mengulangi dengan soalan yang sama. Bagi dia mengulangi nasihat yang sama, iaitu la tauzab, jangan marah. Sehingga berkali-kali permintaannya, jawapan Nabi tetap sama, iaitu la tauzab, jangan marah. Hadirin yang dirahmati Allah, ungkapan Nabi sangatlah ringkas, namun pengajaran dan hikmah yang terkandung dalam hadis ini amatlah besar. Antaranya, yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari hadis Nabi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah adab meminta nasihat, iaitu meminta nasihat daripada orang yang berilmu dan beramal soleh. Apatah lagi, orang tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedudukannya amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana seorang lelaki ini datang meminta nasihat dan wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda memberi kata nasihat yang tepat dan padat, iaitu menghindari marah, kerana kunci bagi perkara-perkara yang mendatangkan keburukan pada manusia adalah datang dari marah yang tidak terkawal. Begitulah nasihat yang kita akan dapatkan jika bertanya pada orang yang selayaknya. Kedua, kunci segala keburukan dan kejahatan datangnya dari marah, sebagaimana yang disebutkan oleh salaf soleh Ja'far al-As bin Muhammad al-Ghazab yuftah kulli syar, iaitu ghazab atau marah itu kunci bagi segala keburukan. Hadirin yang dihormati, apakah yang dimaksudkan larangan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tauzab, janganlah marah. Imam Nawawi di dalam kitab hadis 640 ketika menjelaskan maksud hadis yang ke-16 ini, la tauzab, itu janganlah marah, ialah bermaksud menjauhi perkara-perkara yang membangkitkan kemarahan. Sebagaimana maksud ini juga disokong oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dengan Imam Nawawi rahimahullah ini disandarkan pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud jauhilah kemarahan, kerana ia adalah bara api yang menyala-nyala dalam hati setiap anak Adam. Cubalah lihat, bila salah seorang daripada kamu dalam keadaan marah, kedua matanya menjadi merah, berat di lehernya kelihatan timbul. Dan apabila salah seorang daripada kamu dalam keadaan marah, maka berbaring atau duduk. Dalam hadis ini secara jelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan jauhilah kemarahan, iaitu bukan membuang sifat marah, tetapi menjauhi perkara-perkara yang membangkitkan kemarahan. Wahai para pendengar yang saya kasihi, ketahuilah marah itu adalah daripada syaitan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Atiyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal wadu minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tu'fa'un nar biluma wa iza ughiba ahadukum falyatawadda. Maksudnya, sesungguhnya marah itu daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api. Api akan dipadam dengan air. Maka jika salah seorang daripada kamu dalam keadaan marah, maka berwuduklah. Walaupun begitu, adakah sifat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
iaitu sifat fitrah manusia, perlu dilenakkan sama sekali. Baginda Rasulullah SAW sebagai contoh teladan manusia sehingga akhir zaman juga pernah marah. Namun marahnya baginda pada tempatnya, sebagaimana di dalam doa baginda mohon kepada Allah SWT, wa as'aluka kalimatal haq wa ridha wal ghadha. Maksudnya, aku mohon kepada Allah SWT ucapan yang hak, sama ada dalam keadaan redha atau dalam keadaan marah. Berarti di sini marah bukannya secara amnya dilarang, kerana Rasulullah SAW juga pernah marah. Namun marahnya baginda adalah pada perkara yang dilarang oleh agama, iaitu kemungkaran dan kezaliman. Kesimpulannya, yang ditegah dan dilarang oleh agama adalah marah yang tidak terkendali. Namun marahnya baginda Rasulullah SAW adalah kawal dan dalam lingkungan syariat dan akal yang sihat. Oleh demikian, dapat marah yang dibenarkan oleh syarak. Marah tersebut adalah al-ghadab al-mahmud, marah yang terpuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maksud, wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, bertindak keras terhadap mereka, dan sebenarnya tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Para pendengar saya hormati, bagaimana kita hendak membendung sifat marah ini? Pertama, bersabar dan menahan daripada kemarahan. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan menahan kemarahan ini adalah allazina yunfikuna fis sarra wad darra wal kazimin wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Al-Imran ayat 134. Maksudnya, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa susah dan pada masa senang, dan orang-orang yang menahan kemarahan, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mengasihi orang-orang yang buat perkara-perkara yang baik. Kedua, berwuduk. Maka, jika salah seorang daripada kamu marah, hendaklah berwuduk. Ada beberapa lagi nasihat daripada ulama, iaitu ulama akhlak, cara untuk kita menangani marah, seperti menelaah dan tadabbur tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai keburukan marah dan kelebihan orang yang bersabar dalam menahan marah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.